Ya Ustaz? Ustaz tanya ni. Kaedah nak kenal hadis palsu kan. Ramai orang tanya saya kan, Ustaz, macam mana nak kenal hadis palsu? Saya kata tak ada shortcut, kena belajar ilmu hadis. Tapi ulama seperti Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at Al-Kubra, dia meletakkan khasais ataupun amarat, beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hadis palsu. Yang pertamanya, apabila hadis tu matan dia punya teks bercanggah dengan Quran, yang mana percanggahan tu memang tak dapat diselesaikan. Dia bercanggah dengan Quran total. Contohnya hadis man ahsana dhannahu bihajar lanafa'ahu Allahu bih. Sesiapa yang memperbaikkan sangkaan dia pada batu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan batu tu bermanfaat untuk dia. Islam, satu agama yang menentang syirik, tiba-tiba suruh baik sangka dekat batu, maka ramailah orang simpan azimat tangkal. Maka ulama kata hadis ni palsu dan batil. Tu yang pertama. Yang kedua, hadis teks dia bercanggah dengan usul Islam. Usul ni makna kaedah umum dalam Islam. Tuan-tuan, Islam ni kita tak mengaji macam mana pun, yang penting kalau kita Muslim, kita tahu apa kaedah umum dalam Islam. Tuan-tuan, boleh tak ambil barang orang tanpa izin? Itu kaedah umum, semua tahu. Tak payah tunggu ustaz jawab, tuan-tuan boleh jawab. Apa hukum rosakkan kereta orang tanpa izin? Tak boleh. Itu kaedah umum, menghormati harta orang lain. Tiba-tiba ada satu hadis kata man sallat duha kaza wa kaza raka'ah u'tiya thawabu 70 nabiyya. Siapa yang salat duha sebanyak beberapa rakaat, maka akan diberikan pahala 70 orang nabi. Kita dengar, kita tahu ini palsu. Takkan hanya semata-mata salat duha beberapa rakaat dapat 70 orang pahala nabi. Nabi berjuang sepanjang hayat, berkorban kan? Kita solat duha kat masjid berapa rakaat, bukan makna solat duha tu tak bagi pahala, tapi maknanya dia punya ganjaran tu menyalahi usul. Mana ada orang boleh lawan Nabi? Bukan seorang, 70 orang. Dia masuk syurga dulu. Nabi dia kata, okey, sorry ya, gua masuk dulu, lu orang relax. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ka'anna hadzal kadzdzabil khabith la yadri anna ahadan law u'tiya umra nuhin lam yu'ta thawaba nabiyyin wahid. Seolah-olah orang yang memalsukan hadis ni, yang jijik ni, tak tahu bahawasanya kalau satu orang daripada orang bukan Nabi, kalau diberikan umur sebanyak umur Nabi Nuh pun beribadat, dia tak akan dapat lawan seorang Nabi. Dia tak akan dapat pahala seorang Nabi pun, kata Ibn Qayyim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi ni ajar kita ibadat. Nabi ajar kita ibadat. Kita bila ajar anak kita salat, anak kita salat disebabkan oleh kita ajar, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Nabi ajar umat dia salat, maka setiap orang yang salat Nabi dapat pahala. Macam mana kita nak lawan Nabi? Ini menyanggahi usul Islam. So palsu. Ada satu lagi hadis yang matan dia menyanggahi akal dan juga panca indera. Menjanggahi akal dan panca indera. Macam mana? Ada satu hadis.
Ni Ustaz Zahiruddin tanya, jadi anda kena, sebab soalan dia pendek je tapi jawapan dia jawapan dia panjang sikit. Tak apa, boleh tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan tak ada masalah, tunggu sampai esok subuh pun okey, kan? Teks dia menyanggahi akal. Macam mana? Ada hadis, man haddasa bi hadis fa'atisa indahu fahuwa haq. Sesiapa yang baca satu hadis kemudian dia bersin, maka hadis tu betul. Tuan-tuan, masa saya kuliah tadi saya dah bersin tak? Adakah bermakna semua hadis yang saya baca palsu? Akal susah nak terima. Akal susah nak terima. Dan kita katakan ramai golongan-golongan yang membaca hadis sahih tak bersin pun, tapi sahih hadis dia. Dan ada lagi satu petanda hadis palsu, bila teks dia, bila matan dia tu mengandungi mujazafah, mengandungi benda-benda yang buat satu benda yang kecil pahala berganda-ganda, buat satu benda dosa kecil dia punya dosa berganda-ganda. Di Islam ni dia macam, Islam ni tuan-tuan, kita anggap dia macam jasad manusia lah. Ada yang penting dianggap sebagai jantung, ada yang dianggap sebagai paru-paru, ada yang dianggap sebagai otak. Penting lah tu. Solat, zakat, puasa, haji tu penting. Dan ada benda yang kecil-kecil dianggap sebagai kuku. Macam potong kuku. Potong kuku ni, kalau orang tak potong kuku, ada hadis yang kata siapa tak potong kuku, maka pahalanya sama macam membelah sekandang babi. Kita kata ini mujazafah. Mujazafah tidak sahih. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin minha tayran rishuhu min zahab wa min qaruhu min marjan. Sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah ni zikir baguslah kan, tapi pemasuk hadis ni dia nak bagi orang nak dengar ceramah dah. Ni golongan qusas. Jadi bila orang dengar tu macam, ustaz ni ajar benda ajaib ni, kena panggil selalu ni. Kalau dia ajar hadis yang sahih, orang kata macam ini biasa dengar dah, jadi miss lah suara dia kan. Dia nak bila orang dengar tu orang tersandar terus, hebat ustaz ni. So dia baca, dia kata sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, zikir ni bagus, tapi dia reka ganjaran, Allah Ta'ala akan ciptakan untuk dia setiap kalimah daripada perkataan la ilaha illallah tu, setiap kalimah Tuhan akan cipta untuk dia burung yang mana kepaknya daripada emas, paruhnya daripada batu karang. Orang dengar, hebat kan, hebat, tapi dia mujazafah, tidak sahih. Tapi tuan-tuan, siapa nak hukum hadis ni palsu? Bukan kita. Nak menghukum sesuatu hadis ni palsu bukan kita. Yang menghukum hadis ni palsu adalah ulama-ulama hadis. Biasanya orang yang belajar hadis, kalau orang tanya dia tentang hadis dan dia cuba cari dalam kitab tak jumpa, dia akan tak terus kata palsu, dia akan kata tiada asal. Walaupun hukum lebih kurang sama, tak ada asal dengan palsu ni lebih kurang, tapi nak berhati-hati. Saya tidak menjumpai asal, tak jumpa mana siapa yang riwayat hadis ni. Sebab kita nak sandar satu pada Nabi, mesti letak sanad, mesti ada sanad. Siapa yang cerita kat hang? Sebab hang tak pernah jumpa Nabi, perlu bagi tahu siapa. Sammu lana rijalakum, bagi tahu siapa salasilah perawi, supaya kita tengok status-status dia. Jadi itulah lebih kurang tanda-tanda hadis palsu. Itu lebih kurang tanda-tanda hadis palsu yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi.